صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلق رسول الله وسره. Dan kepada inilah isyarat Syekh Ruslan Ad-Dimishqi situ radhiyallahu an dengan katanya, sekalian engkau itu syirik. Kulluka syirkun la yuqasu lahu. Sekalian kamu itu adalah syirik yang khafif dan tiada zahir tauhidmu, melainkan apabila engkau keluar engkau daripadamu. Ini tauhid apa dipanggil? Tauhidul khas. Biasa orang itu keluar daripada diri dia, baru dia boleh sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia terperangkap dengan diri dia, memandang kewujudan diri dia, maka dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iza kharajta anka, baru dia panggil faqat wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, maka barulah engkau sampai kepada dia. Apa makna keluar diri? Keluar daripada memandang haul dan quwwah. Ya, keluar daripada memandang haul dan quwwah. Upaya kita dan tenaga kita, kekuatan kita dimatikan dalam memandang haulillah wa quwwatillah. Ya, baru tuan buka dia. Allah. Kita kata jawab wali besar Hikam Ibn Ruslan, ya, disebut Hikam Ibn Ruslan Ad-Dimishqi. Dan kepada inilah isyarat Syekh Ruslan Ad-Dimishqi radhiyallahu an dengan katanya, sekalian engkau itu syirik. Apa makna sekalian engkau syirik? Mana memandang engkau akan diri engkau. Ya, maknanya mensyirik. Maksud dia apa tu? Menduakan pandangan kita. Bila kita pandang kepada kuasa kita, iradat kita, ilmu kita, pandai kita, bijak kita, hebat kita, dia akan lupa akan kuasa Tuhan, iradat Tuhan, ilmu Tuhan, ya, dan sebagainya. Lepas tu dia kena keluar, dia fanakan. Ya, sahibul haqiqah ghaba 'anil haqq bi syuhudil malikil haqq wa faniya 'anil asbab bi syuhudil musabbibul asbab. Penduduk dalam makam hakikat makrifat yang sebenar, tauhid khas, lenyap daripada dia pandangan, ya, makhluk, dengan sebab dia musyahadah akan al-haq, itu Allah Ta'ala. Dan lenyap dia daripada asbab dengan sebab dia memandang pada musabbibul asbab ila Allah Ta'ala. Dipadamkan pandangan makhluk, entah terbuka lah, tu je lah. Ya. Allah. Dan tiada zahir tauhid. Mana tauhid yang sebenar tidak akan terang, tidak akan nampak, ya. Tak akan terasa kenikmatan dia, melainkan apabila telah engkau keluar. Apabila telah keluarlah engkau daripadamu. Ini kita tak dapat, tidak apa, lagi berpegang, bersandar, memandang pada diri kita. Itu dipanggil tauhid khas, panggil. Sebagaimana tauhid am melarang kita berpegang, meyakini selain dari Allah. Begitu tauhid khas, dia melarang kita memandang selain dari Allah. Pandang Allah Ta'ala dengan mana? Batin hati kita. Sebab dia yang boleh menangkap makrifat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, zahir itu tak boleh, dan di dalam dalam tu dijaga betul.
Allah, semua pakaian para kekasih Allah Ta'ala, ya, yang telah berjaya mengangkat himmah dia daripada makhluk, pandangan dia daripada makhluk. Pada kata paman rafa'a himmatahu anil akwan wa matta'a bisyuhudil mukawwin faqad sabata lahul khususiyah al-kubra wal wilayatul uzma. Barang siapa mengangkat himmah hatinya daripada makhluk, dia terangkat daripada alam mulki ke alam lain, alam atas. Wa matta'a bi syuhudil mukawwin, dan dia bertamattu', ya, bersedap dengan musyahadah akan Tuhan. Ya, dia tamattu' mana berlazat, bersedap dengan musyahadah akan Tuhan. Maka tetaplah baginya khususiah yang besar dan makam kewalian yang agung. Dia dapat makam kewalian yang agung, dia kena apa? Angkat himmah dia daripada makhluk. Jangan digantungkan hati dia dengan makhluk. Terus terangkat, kata baru Tuhan bagi. Dan dia dah dapat bersedap dengan musyahadah. Kalau bersedap masih lagi dengan makhluk, maka jauh lagi kan, dia tak berbau. Kadang dia tidak faham terus pun ada. Man arafa al-haq syahidahu fi kulli syai' wa man faniya bihi ghaba an kulli syai' wa man ahabbahu lam yu'sir alaihi syai'. Ya, man arafa al-haq, barang siapa yang kenal akan hakikat hak sebenarnya, jawab dia syahidahu fi kulli syai', dia akan musyahadah tiap-tiap satu. Jadi kata fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, di mana saja kamu berhadap di sana ada wajah Allah. Mana tiap-tiap satu yang dilihat itu semua cermin, itu maksudnya memandang akan kebesaran keagungan Tuhan, ya, dan fana dengan dia. Wa man faniya bihi ghaba an kulli syai', siapa fana dengan Ta'ala lenyap daripada tiap-tiap sesuatu. Man ahabbahu, dan siapa yang kasih kuat, benar dan kasih dengan Tuhan, lam yu'sir alaihi syai'an, dia tidak akan melebihkan yang lain. Semata-mata dia letakkan Allah Ta'ala di hadapan dia. Maksud dia kerja besar ialah dengan Tuhan dijaga. Allah. Maka jikalau telah engkau ketahui demikian itu, maka takut olehmu akan mendakwa sifatnya. Maka adalah engkau setengah daripada orang yang binasa. Ya, bila kita tahu bahawasanya semua itu dengan dia, dia suruh kita lenyapkan, jangan kita mendakwa. Sebab itu kata Rabbi Ta'ala, tariquna tarku mulazahatul amal, la tarkul amal. Tariquna, perjalanan kami, ma'asyiral muhaqqiqin, segala ahli makrifat dengan Allah SWT, ialah tarku mulazahatul amal, meninggalkan memandang kepada amal. Ya, kita buat amal, kita jangan rasa kita, kena rasa dia. Ni ya, yang sukar, dan kalau tidak kuat rantaian kalbi, dia tak jejak. Allah. La tarkul amal, bukan tinggal amal. Amal tu kena diperkasakan. Pandang amal, jangan pandang dengan dia. Semua dari dia. Dari dia, sekarang dengan dia, kembali-balik kepada dia, habis. Maka jikalau telah engkau ketahui demikian itu, maka takut olehmu mendakwa sifatnya. Ya, dakwa tu bukan dengan mulut, dan kadang ada dengan kalbi cukup dah. Dia perasan, dia perasan dia berkuasa, dia perasan dia handle, dia perasan dia buat. Tu semua hijab. Keperasanan tu dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Tu yang hentak dengan zikir kena banyak kan.
Kalau kurang zikir tak pergi. Maka adalah engkau setengah daripada orang yang binasa apabila kita pandang akan diri kita. Dan jangan engkau, artinya jangan engkau jadikan bagimu wujud. Jangan kamu jadikan bagi kamu wujud mana kamu rasa ada. Bahkan matikan keperasaan wujudmu dalam memandang wujud Allah Ta'ala. Ya. Ini semua benda apa kan? Rasa. Ya, bila benda rasa, dia tak boleh nak cerita habis. Lainkan dia rasa ni. Kita ceritalah sedap sungguh makanan ini. Ya. Berkerut dari kita ceritakan, dia tak jejak dan sebenar-benar dekat pergi ambil makan baru dia rasa. Ya. Orang ceritalah buah durian, 1000 muka surat dia buat tesis buah durian. Ya, sedangkan dia sendiri tak makan, tak jejak kan, sikit-sikit je lah. Ya, seorang ulama besar dia kata, aku baca kitab ni untuk memberi maklumat dia, bukan nak betul kena lah, kena berjalan. Ya, berjalan pergi kebun dia kan, tengok buah tu jatuh, kopik makan baru dapat rasa. Mana kena berjalan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kena tanggalkan kopik segala nafsu kita, kopik segala hijab kita, barulah nampak dia punya isi makrifat kita tuan. Kena buka, kalau tak buka tengok je tuan. Ya, sekadar tu je lah. Dia kena kopik, kena buang. Ya, maksudnya kena buang pandangan makhluk. Nak buang pandangan makhluk bila terasa kebesaran dia. Bila rasa kebesaran dia, bila mulazzamatuz zik, itu dia. Dia mulazamah betul-betul zikir dengan hudur hati dia. Dia akan terbuka, akan terasa satu peringkat ini. Ya. Ini semua kita ambil pengetahuan ni, mengambil maklumat pengetahuan supaya jangan tersilap. Maka jika engkau telah tahu, ya, demikian itu, maka takut olehmu mendakwa sifat, maka adalah engkau setengah daripada orang yang binasa. Dan jangan engkau jadikan bagimu wujud dan tiada ikhtiar dan tiada ilmu dan tiada kudrah sertanya. Itu dia ni. Ya, jangan kita jadikan kita ni sertanya. Ya, Allah Ta'ala wa huwa ma'akum. Ya, Allah Ta'ala serta kita. Bukan kita serta Tuhan. Kita tak layak nak berganding dengan dia. Dia ahad tunggal. Ya, dia yang serta kita dengan mana apa? Dalam kuasanya, iradat semua dia menakluk dalam takluk dia. Allah. Dan sesungguhnya yang terlebih tinggi yang dituntut itu ialah apa? Tauhid. Tauhid apa dia panggil? Tauhidul khas. Tauhid khusus. Ya, antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapat tauhid khusus dengan apa tuan? Kena keluarkan falamma, ya, kamu la tathiruhu minal aghyar. Bila kamu la tathiruhu minal aghyar, sempurna kita menyucikan, membuang aghyar. Apa aghyar? Jamak daripada ghaib, selain Allah Taala dalam kalbi kita. Ya, kena perasan betul-betul tuan. Lepas tu dia kena betul-betul duduk tempat dalam suluk tempat dia murakabah betul-betul, sehingga tidak rasa yang lain. Ketika itu dia akan rasa satu kurniaan nikmat luar biasa antara dia dengan Tuhan, dengan syarat dibuang dalam. Kena banyak murakabah ya. Allah. Dan semuanya terlebih tinggi yang tertuntut ialah tauhid, iaitu tiada maujud melainkan Allah. Itu terang, tiada maujud. Bila tiada maujud, dia rasa, ya, bila dia dapat zauq, dia rasa dengan Allah Ta'ala. Tiada maujud yang sebenar, ai zauqiyan, secara zauq. Ada pun secara zahir nampak wujud ada dalam makhluk ni. Ini ada pada bayang-bayang ni dan tak ada hakikat. Kita tengok bayang lah apa ada, nampak, tapi dia tak ada hakikat. Sebab apa tak ada hakikat? Sebab wujud dia muqayyad, wujud dia diikat dengan Allah Ta'ala. Wujud yang terikat, maka dia hakikat ni tiada. Sebab dia diikat oleh orang lain. Maka wujud yang sebenar, wujud yang tidak terikat. Ya, siapa dia? Allah Ta'ala. Dia tidak terikat dengan siapa.
Bahkan dia yang mengikat sesiapa. Dia tidak bersandar pada siapa, bahkan kita yang bersandar kepada dia. Maka pandang wujud yang hakiki itu maksudnya. Tiada yang maujud illallah. Tapi yang salah faham, ada satu orang tu kita jumpa dia cerita bab ni, tiada maujud melainkan dia sekali. Yang wujud adalah dia. Sekarang yang wujud, semua wujud kan ada, kita lah dia tu puas kan jauh-jauh. Kita lah Tuhan, apa takut-takut nak mengaku lagi. Kalau dia tu cakap kafir tu kan, menonggeng kafir. Dia mengaku dia Tuhan. Tu silap faham, jadi sesat banyak. Dia ambil kalam sufi, kemudian dia tafsir ke kepala dia. Dua jadi. Satu jadi ilmu batin yang sesat, satu lagi Wahabi yang babas. Wahabi dia ambil kalam sufi, kemudian ditafsir ke kepala otak dia. Padahal tafsir itu tak kena dengan kehendak sufi. Aku kemudian dibangsakan pada sufi. Ini jahat. Itu ke yang ni melampau pula. La mawjud bihaqqin illallah. Tiada wujud yang sebenar. Apa makna wujud sebenar? Wujud yang mutlak, bila muqayyad. Dia tidak dikait dengan siapa. Wujud apa? Wujud Ta'ala. Jadi dia ambil sekerat kalam sufi, tiada wujud melainkan dia. Sekarang yang wujud ni siapa ni? Dia lah. Akhirnya mengaku dia Tuhan. Habis jawab dia. Bila mengaku Tuhan apa? Tak payahlah semayang. Tak payah. Tu dia nak tu je. Dia mengaku dia Tuhan. Apa sepa Tuhan tu. Ini bahaya bila tak mengaji usuluddin. Dia nak terkejar jalan hakikat. Dia jalan hakikat kena bawa. Dia kena jalan sekali. Batu Imam Al-Ghazali mengatakan, tidak dinamakan ahli sufi, ahli tasawuf, melainkan dia kena kemas tauhid dia. Ilmu usuluddin dia kena kemas, ilmu fiqh dia kena mantap, kemudian baru dia menyelam dalam dautan ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat. Baru dia nampak betul. Kalau main terkejar ni banyak silap. Di sini banyak jatuh ni. Tiada maujud melainkan Allah. Habis sekali maujud ni siapa ni? Dia tak tahu maujud apa dia masuk sini. Maujud sinilah maujud, wujudul mutlak, bukan wujudul muqayyad. Wujudul hakiki, bukan wujudul majaz. Dia wujud majaz hakiki berarti biasa, atau jadi dia masalah. Iaitu tiada maujud mana alal istiqlal. Maujud secara terasing. Wujud yang terasing tidak ada melainkan Allah Ta'ala je. Apa makna wujud terasing? Dia terasing, tidak terikat, tidak tertambat. Adapun wujud kita ni tidak. Wujud kita maknanya tidak terasing, dengan mana kita terikat. Terikat dengan dia, itu Allah Ta'ala. Tiada yang maujud mana atas jalan sebenar melainkan Allah dan segala sifatnya, dan segala kaun itu sekaliannya adamun. Sekalian makhluk ni hakikat dia tak ada dengan segala zatnya. Mana segala hakikat kita adalah tiada. Ni yang ada ni bayangan ni. Dan pada kata atas hakiki, mana ada yang hakiki, ada yang mutlak. Itu maksudnya ada yang tidak diikat dengan siapa. Macam kita dengan bayang lah tuan-tuan. Nisbah kita dengan bayang, siapa yang terikat, siapa yang mengikat. Bayang tu terikat dengan kita. Kita berjalan, dia berjalan, kita berhenti, dia berhenti. Itu yang terikat. Maka bayang kita nampak tak? Nampak. Tapi orang kira tak? Orang kira tak kira bayang. Kalau datang berapa orang mat? 4. Mana? Tuan. Dia tunjuk bayang ni, tahu? 1, 2, 3. Kalau rumah kawan dia ada spotlight 3. Jadi keluarlah bayang dia 3. 4 orang lagi. Kawan dia puas mati. Wah, kau boleh jin apa ni? Tak kira lah. Ini apa bayang tak kira. Macam tu lah. Para awliya dia tak kira. Makhluk semua dipanggil bayangan. Wujudku, bayanganmu. Itu maksudnya. Apa mana bayangan? Dalil. Mana wujud makhluk dipanggil dalun, benda yang menunjuk kepada apa? Madlulun. Apa madlul? Huwallahu ta'ala. Ta'ala dipanggil madlul, yang ditunjuk. Mana semua langit bumi, semua makhluk termasuk diri kita, ini dia menunjuk. Seolah-olah dia berkata dengan lisanul hal, Allahu mawjudun yattasif bisifatil kamalat, lau lam yakun kazalik lam yujad syai'un minal awalim. Allah Ta'ala itu mawjud, bersifat dengan segala kesempurnaan. Kalau tidak begitu, aku pun tiada. Seolah-olah pokok kayu semua cakap macam tu. Maknanya kalau tidak ada zat Allah Ta'ala bersifat sembilan, kita pun tak ada. Maknanya wujud kita menunjuk kepada wujud dia.
wujud kita membayangi wujud dia, bukan wujud kita hakikat wujud dia. Ya, kena faham tu. Jadi kita pandang pada bayang satu. Kita yakin ada Tuhan ke? Lagi jauh kita nampak akan bayangan seorang. Oh, ada bayang-bayang siapa tu? Bila kita pandang aja bayang, kita yakin ada Tuhan bayang. Jadi kita mengambil dalil wujudnya Tuhan bayang tu ialah dengan ada bayang. Tapi bila bayang tu hilang, bila bayang tu tidak lagi menjadi pandangan dan tumpuan kita, bila dibuka nampak Tuhan dia. Kita cari gambar siapa ni, tersempak hente. Ya, Dola Kasim ke Muhammad ke pam, bila pam je bayang tu banyak tak? Tidak asyik dengan dia pandang, terus tumpuan dia. Itulah arifin billah. Bila terbuka dia dengan Tuhan, dia tak andang dengan makhluk. Ya, ada serupa tiada. Ada serupa tiada. Ya. Wujuduhu kal adam. Ada serupa tak ada. Itu dia kata tak ada. Tak ada pada hakiki. Ada pun nampak mata luar, nampak dan mata dalam, kita nak pakai mata dalam. Baik kita bincang dan semua kitab ni semua dipanggil basirah, mata dalam, sebab dia yang layak untuk menerima pancaran nur, tajalliat, futuhat dia. Adapun luar ni tak layak kan. Luar ni tunggu dibungkus dia. Ya, malaikat asing ke jasad kita dengan roh bila kita. Dia asingkan ke hakikat dengan syariat yang zahir. Mana dia asingkan apa? Jasad luar kita ni dengan hakikat roh itu. Ketika itu habislah kita padam. Baru kita kenal situ siapa yang ada sebenarnya. Ya, siapa yang ada sebenarnya? Ya, antara kita dengan jasad, dia lah yang ada sebenar, ar-ruh, hakikat. Lepas tu bila bapak dia mati kan, belum tanam lagi, mayat dia belum mandi dalam selimut. Bila anak dia balik, mak dia tunjuk anak dia, bapak kau ada tak ada tu. Anak dia kata, mana pula tu kan ada tu. Kebari yang ada pula, mak kata tak ada. Dia dah tak ada. Tak jangan kau gila ke kau. Saya nampak ada. Makna yang ada siapa yang kita kira? Ar-ruh, bukan jasad. Ya? Dia sebenarnya yang hebat, yang nilai yang tinggi makhluk Allah Ta'ala. Tapi dia diberi keistimewaan banyak. Dia bukan Tuhan ni, dia makhluk roh. Dia adalah makhluk. Sebab dia kata latifatur rabbaniyah ruhaniyah. Itu hakikat dia. Latifah, benda yang seni. Di alam lain ke alam sini tadi. Yang dia merupakan nuraniyah, bangsa nur. Ya. Bangsa kejadian Allah Ta'ala. Bukan dia Tuhan, dia makhluk. Dia ada awal tapi dia dikekalkan oleh Ta'ala. Itu dia. Jadi bagi tumpuan hidup hayatul ruhani, kita ditumpukan hayat jasmani, ya, tertipu lah kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia, banyak manusia terperangkap. Manusia tak kenal Tuhan dengan sebab dunia, manusia langgar perintah Tuhan dengan sebab dunia. Dia bergaduh sama dia pun sebab dunia kan. Itu benda yang sementara. Allah. Dan semuanya lebih tinggi yang tak dapat, ya mantan. Sesungguhnya yang lebih tinggi dituntut itu ialah tauhid. Tauhid macam mana? Tauhidul khas, iaitu tiada maujud melainkan Allah Ta'ala dan sifatnya, dan segala kaun itu sekaliannya Adam. Segala makhluk ni Adamun, Ain dal Mim, jangan alif dal Mim, itu Nabi Adam. Ain Adamun maknanya ketiadaan pada hakikat. Dan barang siapa mengamalkan akal mati diri, maka senyap tahqiqlah ia dengan suci Allah. Dengan tauhid dia. Maka barang siapa mengamalkan, apa mengamal sini makna syuhud. Ya, dia mulahazah sampai terang pada mati kalbi dia. Apa dia? Matikan diri. Itu maksud dia. Maksud matikan diri, buangkan keperasanan diri kita. Maksudnya, jangan berasa kita pandang apa dia. Dia memandang akan dia menyebabkan terhapusnya pandangan pada diri. Sebab dia kata pusing balik. Kata Ibnu Ajib Al-Hasani, ila kasratu zik ma'al hudur qalbi ma'allah. Banyakkan zikir serta hadir betul-betul hati dengan Tuhan. Dia akan dapat pancaran nur daripada Allah, pancaran nurul ma'rifah, pancaran nurul yaqazah.
pancaran nurul yakin, nurul uns, macam-macam dia dapat. Habis dapat tu hilang kan. Ya. Tu. Situ baru dia kata tahqiqlah dengan tauhidnya. Ya, tauhid khas apa? Bila tiada engkau, yang ada adalah dia je. Ya. Faham dia ni kalam sufi kan? Dan lagi tinggal dirinya itu daripada sebesar-besar dosa. Lagi tinggal diri kita, mana kita memandang kita, tunggulah dosa-dosa besar dia akan dapat. Bila seorang pandang diri dia je, dia rasa dia apa? Hebat. Okey, datang penyakit riya, ujub, semua takabur, ego, macam-macam. Sebab bila pandang je diri kita, habis. Dia suruh pandang dia. Mana matikan diri kamu sebelum mati. Mutu qabla an tamut. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Nak jumpa Tuhan kena mati. Kan? Tu Nabi Ibrahim AS bila malaikat maut nak ambil nyawa dia, dia kata apa? Ada kekasih nak ambil nyawa kekasih tu. Malaikat maut rojok balik kepada Allah Ta'ala. Ibrahim cakap macam ni, ya Allah. Maka Allah Ta'ala kata apa? Pergi sampai kat Ibrahim, adakah kekasih tak mahu jumpa kekasih? Habis. Ini Allah Ta'ala pukul apa? Kan Nabi Ibrahim TKO terus. Nabi Ibrahim kena bantai TKO dengan Allah Ta'ala. Kekasih tak nak jumpa kekasih, dah habis. Situ juga, sekarang juga engkau tarik nyawa aku, kata Nabi Ibrahim. Jangan tangguh lagi, sekarang juga tarik. Ya, kita kasih Rasulullah SAW tak? Kasih kan? Bila nak jumpa? Apa lagi nak lama-lama tongkat langit? Kenapa takut pada mati? Ya, semua hebat-hebat Rasul, kekasih Allah semua dah balik. Para sahabat semua dah tak ada nanti. Atas dunia tak ada. Dah habis, yang hebat-hebat semua dah balik. Ya, yang kita ambil takut hilang lama apa? Sebab hati para awliya, dia rindu kepada kematian. Dia rindu kepada kematian, tapi tak minta mati. Habis tu dua tu. Mati jangan minta. Sebab ruang kehidupan kita boleh fight, boleh isi sebanyak mana amal salih. Itu maksudnya. Minta jangan, tapi rindu. Sebab dengan kematian baru dia akan mula saat pertemuan. Itu kalau segi aman. Kalau segi hakikat pula, kematian juga pintu kepada pertemuan. Mati apa? Mati nafs. Matikan diri kita, matikan nafsu. Bertemulah kita dengan makrifat Tuhan. Tapi kalau tak matikan nafsu kita, kita ikut dia, tak jumpa jalan makrifat. Dan jadi kita pandang diri kita, siapa kita? Matikan pandangan kita, pandang dia je, baru dibuka. Ya, itu jalan itu je. Mutu qabla an tamut. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Mati apa sini panggil? Mati maknawiyah, bukan mati hissiyah. Mati hissiyah tu cabut dasar mati tu. Ini matikan pandangan. Ya, pandangan kepada khalqiyah tertutup, matikan. Baru dia hidup pandangan kepada al-haq, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat mesti padam, dan selagi tak padam pandangan, tak lengah hakikat. Kullu hakikatin la tamhu asaral abd warusumi falaysa bihakikatin. Ya. Kullu hakikat, tiap-tiap hakikat sebenarnya makrifat hakikat la tamhu asar. Dia tak mematikan, tak lenyap pandangan kalbi pada asal pada makhluk. Tak lenyap lagi, ada lagi. Falaysa bihakikatin, bukan hakikat lagi, tak masuk. Jadi masuk maka hakikat confirm lenyap. Sebab maka hakikat tajalliyat. Bila tajalliyat wal futuhat berlaku, nur dia bagi habis, tenggelam. Jangan nampak kan. Ya. Dia kita dapat benda paling hebat, dia tak perasan benda yang sebaliknya. Kan? Dia dapat makanan paling lazat. Kalau makan biasa dia tak nak. Kan Nabi Yusuf aja orang tengok cantik dia habis kan. Jari-jari dia tori tak perasan. Kan? Itu Jamal Yusuf. Dia nak bandingkan Jamal, baginda lagi hebat. Dan last kali Jamal yang paling hebat, Jamalullah Ta'ala. Sebab tu bila tajalli confirm lenyap. Selagi tak lenyap, itu belum tajalli tak tepat lagi, dan dia tak dapat betul. Kalau tepat memang tenggelam. Dia panggil istighraq. Makam istighraqul qalbi ma'allah. Tenggelam hati dia kepada Ta'ala. Ya. Wa gharaqat fil bahri tauhid, dan tenggelam ia dalam lautan tauhid yang sebenarnya, tauhidul khas. Itulah kata kunci mudastat pembukaan berlazat dia dengan Tuhan. Selagi kita tak padamkan keperasanan kalbi dia tu, luar tak apa, ni kalbi kita bincang semua kalbi, luar kita tak bincang.
Bini dah siap, rumah fiqah dah bahas sebab tu. Nak ambil semua syarat itu ilmu fiqah. Dua-dua, tiga-tiga ilmu penting. Tauhid penting, fiqah penting, dan lagi penting ni tauhid khas antara kita dengan Tuhan. Jadi kita bincang dia, bersihkan, akan dilayak menerima pembukaan daripada Allah Ta'ala. Allah. Dan satu lagi, dan ketahui yang membawa ulumur Rabbaniyah atau ulumu rububiyah, segala ilmu yang dibangsakan kepada ketuhanan dan kurnia ilahiyah. Dia bagi ilmu wahbi. Wahbi itu makna kurniaan, bukan wahabi, itu lain. Tiada zahir segala anwar haqaiqnya. Ilmu makrifat yang tinggi ke Tuhan, dia takkan zahir nur hakikat dia atas hatimu, melainkan kemudian daripada menghilangkan akan adat dirimu. Adat diri kita apa? Adat nafsu, makan banyak, tidur banyak, sembang banyak, itu semua buang. Semua kena buang. Ukhrud min awsafil bashariyati an kullu wasfin munaqidin li ubudiyatik litakunu linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qaribah. Ukhrud min awsaf basyariyah, keluarkan segala sifat basyariyah ar-radi'ah, sifat basyariah yang hina tu buang-buang. Tamak, apa lagi tentang ego, apa lagi hubud dunia, hubud, buang-buang semua tu. Kotor, najis, melongkang, tak layak dia nak masuk istana makrifat dengan Tuhan. Keluar an kulli wasfin munaqid, mana keluar kepada setiap wasaf, setiap sifat yang munaqid, yang bertentangan, berlawanan, li ubudiyah, bagi kehambaan kita dengan Tuhan. Sebab apa? Litakunu linida'il haqqi mujiban, supaya adalah engkau layak menerima nidak seruan Tuhan. Mana ilmu laduni kamu akan dapat bila kita bersihkan. Wa min hadratihi qaribah, dan hadrat Tuhan kamu qarib, dekat. Mana apa? Kamu masuk maqamul qurbi. Itu maksudnya. Bila selepas kita hapuskan pandangan makhluk. Dia bila asyik dia akan berlaku ketidakperasanan. Orang yang asyik kepada makhluk, dia perasan Tuhan tak? Orang asyik dengan dunia, dia perasan akhirat tak? Orang asyik dengan maksiat, dia perasan pahala tak? Dia sedap dengan maksiat dia. Dia sedap dengan dunia dia. Dia sedap dengan makhluk dia. Ini semua hijab. Dia sedap dengan makhluk, lawan makhluk khalik, dia tak perasan dengan Tuhan. Confirm dia tak perasan. Begitulah sebalik. Bila dia asyik dengan Tuhan, dia tak perasan dengan makhluk. Macam tu. Perasaan duduk di mana? Di qalbi, dalam syuur. Jadi kita tukarlah. Dah tak puas lagi Tuhan. Berapa puluh tahun kita asyik perasaan dengan makhluk, berjalan dengan makhluk, duduk dengan makhluk, fikir makhluk, dalam semayang pun dengan makhluk lagi. Habis found. Dalam semayang dengan makhluk lagi. Tuhan dah letak semayang untuk apa? Aqimis salat li zikri. Dirikan semayang untuk kau menghadap aku, untuk ingat dan menghadap, tawajuh, murakabah situ. Lazat-lazat tempat. Tak dapat juga. Kalau dalam semayang pun tak dapat menghadap Tuhan, luar semayang tak ada cerita lah kan. Wassalam. Kesedaran dia dengan makhluk berpuluh tahun, setiap masa 24 jam full time kita sedar dengan makhluk, tak sedar dengan Tuhan. Sekarang balik pusing. Jadi-jadilah kan. Jadilah, jangan terbabas panjang tuan-tuan sebelum diambil perpisahan roh dengan jasad. Sementara roh dengan jasad ni dicantum, maknanya itu peluang untuk kita apa? Mengangkat setinggi-tinggi hemah kita hadirat Tuhan. Jangan kita biarkan dia terkejun ke bawah kan. Itu adat yang radiah. Waktu jalan dia pun dan pandang dia. Fama damal abdu lam yushahid awsaf rabbi al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsihi al-laimah. Terang, sama terang. Fama damal abdu, selama hamba itu lam yushahid, dia tidak syuhud musyahadah ke Tuhan, sifat Tuhan yang besar, la yumkinu an yakhruja, tak mungkin dia boleh keluar. La yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi ar-radi'ah, daripada sifat nafsu yang keji ni.
Furujan kuliah secara totalnya keluar tak akan dapat. Mesti sangkut. Mesti apa dia? Pembakar dia kena ada apa dia? Syuhud kepada Ta'ala. Musyahadah. Inilah dia. Allah. Berjalan ni kena riadah musyahadah. Oh dulu kau masuk suluk seronok. Oh sekarang apa? Jat suluk mengembang belum kau. Alamak. Pagi nak masuk ni. Orang dulu bergebut ni. Imam Ghazali dia masuk suluk 40 3 turut-turut. Ya, disulukkan oleh Syekh Ali Al-Farmadi 40 hari habis hampir 40 hari hampir 120 hari pum meletup teman-teman jejak dan makam wali besar meletup. Unsur jasmani habis kita tutup, unsur rohani pum terbuka anda ni ya, makrifat itu buka, Masya Allah. Habis itu itu maksud dia apa? Kena apa? Keluarkan pandangan makhluk bahawa dia akan terpandang keperasanan dia dengan Tuhan. Kalau dia buat tak perasaan dengan Tuhan, mesti dia kumpul malam. Kalau dia buat perasaan dengan makhluk, dia dapat tawajuh dengan Allah Ta'ala. Dia dapat nur tawajuh, nurul muwajahah dia akan dapat. Habis itu ya. Kerana bahawasanya ia masukkan adat dalam nafsiyah. Ya, dalam nafsu dia lah. Dalam nafsiyahnya, dalam diri dia. Ada adat yang radiah, yang tak elok dimasukkan tenggelam dalam ruh dia, maka ruh dia tertutup ya. Jadi macam mana nak dapat? Dipanggil amru khaliqul adah, benda yang mencarikan adat luar biasa, makrifat tadi kan. Kata paman rafa'a himmatu anil akwan wa matta bi syuhudil mukawwin apaqad sabata lahu al khususiyah al kubra ya wal wilayatul uzma. Dia akan dapat wilayah uzma khususia bila dia angkat himmah dia pada makhluk terus ke hadrat Tuhan. Bernikmat dia dengan syuhud akan mukawin Allah Ta'ala. Ya, baru dia dapat benda luar biasa. Sebab dia buat benda luar biasa. Kalau kita buat ibadat macam biasa, dia duduk pun darab macam biasa. Nak dapat luar biasa, kena buat ibadat luar biasa. Kalau biasanya manusia lalai, dia buat, dia sentiasa hudur dengan Allah. Dapat? Ya, buat akan datang dia akan kata kaifa yuhrikul laka al-awaid ya al-awarid wa anta lam tuhrik min nafsi al-awaid. Macam mana engkau nak dapat benda yang ini kata mengkoyakkan akan segala adat sedangkan engkau sendiri tidak mengkoyakkan nafsu kamu. Tadi ya, bagaimana disalahi bagi segala adat, mana dapat amrun khariqul adah dengan sebab terbuka asrar daripada segala aib, padahal engkau tidak menyalahi segala adat daripada dirimu dengan meninggalkan adatmu yang jahat. Nafsu kita tak buang, macam nak dapat benda yang itu? Kita buang, bersihkan dia datang. Kita bersihkan dia, buang kekotoran dalam bekas cawan baik, pinggan baik sebagainya. Layaklah dituangkan yang makanan dan minuman. Ya, dia nak tuang tapi kita tak buat persiapan, kotor lagi. Jangan kalau ni fartahala min haisun nazarat. Oleh kerana itu farriq qalbak minal aghyar yamla'u bil ma'arif wal asrar. Kosongkan batin hati kamu lain daripada Ta'ala, maka dia akan penuhkan dengan makrifat dan sebagainya. Ya, batin ni luar tak apa. Luar ni untuk jasad, untuk luar. Seperti Imam Ghazali kata, aku beri sangkarku kepada orang, dalam aku tak bagi. Dalam aku dengan kekasihku. Wallahu ta'ala. Maknanya abdanuhum bil khalaiq wa qulubuhum ma Allah. Itu sifat dia. Jasad dia dengan makhluk, rohani dia dengan Tuhan. Itu pakaian orang atas, dan itu pakaian tetap para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalam. Jasad dia bersama kita, rohani sentiasa dengan Allah. Bahkan tidur dia dengan Allah Ta'ala. Ibnu Suryah, ketua ulama Yahudi, berdebat dengan Rasulullah SAW. Ya Muhammad, mana dalil kenabian kamu? Semua soalan ni Nabi akhir zaman boleh jawab. Satu, dia soal satu. Ya. Dan di antara yang menarik lagi apa? Tidurlah mataku, Nabi kata, hatiku tak tidur. Maknanya jasad aku kejam dan aku sentiasa dengan dia. Itu maksud dia. Itulah makam ketinggian Rasul. Itu sunnah yang paling besar. Apa dipanggil? Ya, makam apa panggil? Kain bain. Kain dia dengan Tuhan. Jasad dia bain, rohani dia dengan makhluk. Ada jasad dia dengan makhluk, rohani dengan Allah. Allahumma ja'alna minhu. Mudah-mudahan tak ada bukakan ya. Boleh dapat, insya-Allah tak ada apa. Ya. Wali-wali itu orang terik kadang daripada penyamun ada dan perompak pun ada. Dan dia injizat, dia sentap je habis. Ya. Pum dia naik terus. Dia diminta Allah Ta'ala, ya Allah, tariklah kalbiku ke hadratmu. Cukup aja. Kita minta tu cukup. Itu doa Sayyidi Ibrahim Ar-Rasyidi. Allahumma ja'alni minal muradin.
Allahumma ja'alni minal majzubin. Ya Allah, jadikanlah hamba yang fakir yang hina ini di kalangan orang yang engkau tarik ke arah engkau. Habis Tuhan sentap je habis kan. Dia rasalah apa yang dirasakan oleh para kekasih Allah, kelazatan yang tidak ada tandingan. Ya. Kemudian dia kata kaifa yuqraqul laka awaib wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah. Subhanakallah. Ya. Dekat sikit. Habis. Okay. Ya, Karim.